Didik TV KPM. Wah, alamak. Macam mana ni nak main? Okey. Haha, bestnya. Laju. Tengah main apa tu? Nampak seronok je. Saya tengah main game lumba kereta, cikgu. Oh, ya ke? Ha. Tapi kan, saya boleh tunjukkan benda yang lagi baik. Lagi seronok kalau kita buat game. Buat game? Ya, kita boleh belajar buat game hari ini. Wah, bestnya cikgu. Kita nak belajar buat game. Ya, betul. Baik, kepada anda di rumah, kalau nak tahu siapa cikgu ni, kita nak belajar buat game. Jadi, kita saksikan dahulu Profil Guru. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seperti biasa anda sedang menonton di Didik TV KPM. Saya Syamira Nazir dan dalam satu subjek yang sangat menarik iaitu teknologi maklumat komunikasi dan reka bentuk teknologi di mana topik kita ialah pengaturcaraan Scratch. Tadi anda semua tahu kan, ada cikgu datang, cikgu kata, Mira, hari ini kita boleh buat game sendiri. Dan inilah cikgu yang bersama dengan Mira pada petang ini, Cikgu Sahzril. Assalamualaikum cikgu, apa khabar cikgu? Waalaikumsalam. Sihat cikgu? Alhamdulillah sihat. Okey cikgu. Ya. Tadi kan cikgu kata, hari ini kita nak belajar buat game. Ya, betul. Kita akan buat satu game menggunakan pengaturcaraan Scratch. Okey, tapi sebelum itu macam biasa, sebelum kita mulakan kelas kita, dipersilakan cikgu untuk sanitasi tangan terlebih dahulu. Silakan. Okey, kemudian saya pula dan kita selepas kita sanitasi tangan kita boleh buka peletup muka dan simpankan di dalam sampul peletup muka. Baik. Kepada adik-adik yang berada di sekolah, jadi ingat untuk sentiasa cuci tangan dengan kerap menggunakan air dan juga sabun ataupun boleh saja guna hand sanitizer. Jadi ingat untuk bawa hand sanitizer di mana saja anda berada. Betul cikgu? Betul. Kita kena sentiasa menjaga. Ya, menjaga kebersihan kita kan. Okey cikgu, bercerita tentang subjek kita hari ini iaitu teknologi maklumat komunikasi dan reka bentuk teknologi. Pengaturcaraan Scratch. Cikgu kata kita nak buat game. Betul, kita nak buat game. Apa tu cikgu? Macam mana kita nak buat game ni sebenarnya cikgu? Baik, sebelum kita mula nak buat game, kita kena perlu tahu beberapa terma-terma yang kita pakai semasa pengaturcaraan. Iaitu yang pertama, algoritma. Baik. Iaitu langkah-langkah untuk menyelesaikan atau melaksanakan sesuatu tugas. Okey. Algoritma ni pula boleh ditunjukkan dalam bentuk pseudocode ataupun carta alih. Alright. Baik. Seterusnya, kita pergi ke pseudocode. Okey, kalau manusia biasa takkan tahu coding-coding ni. So kita akan guna pseudocode. Pseudocode dia terangkan sesuatu tu dalam bahasa biasa. Okey, dalam bahasa biasa. Dan seterusnya ialah carta alih. Carta alih ni kita tunjuk pula dalam bentuk grafikal. Okey, kalau siapa yang biasa, kalau bahasa Inggeris ni dia panggil flowchart lah bahasa Inggeris ni. So kita akan gunakan itu. So siapa yang buat programming, pengaturcaraan ni memang benda ni memang selalu digunakan lah. Baik. Dan dalam program tu kita ada apa yang dipanggil sebagai kawalan jujukan. Iaitu melaksanakan program satu demi satu. One at a time. Okay? Satu demi satu daripada atas ke bawah. Baiklah. Dan apa yang dimasukkan dengan kawalan jujukan tu cikgu? Yang tadi itulah, yang dari atas sampai ke bawah tu. Apabila kita baca satu-satu kod kan, apabila kita baca satu-satu kod komputer pengaturcaraan ni, dia sebenarnya berdasarkan baris, datu baris. Itu sebab kita panggil kawalan jujukan atau bahasa Inggerisnya sequence control. Sebab komputer ni dia tak pandai macam manusia. Oh ya ke? Okey. Kita yang lebih pandai. Jadi dia akan baca satu arahan demi satu arahan. Jadi itu yang dipanggil sebagai kawalan jujukan. Okey, maksudnya komputer ni cikgu, dia buat seperti apa yang kita suruh. Betul. Komen apa yang kita bagi. Betul cikgu. Okey. Jadi kita tak boleh kata komputer mempengaruhi kita. Jadi kalau tengah main game tu, ibu suruh berhenti main game, jangan kata game ni yang suruh saya main. Tak, kita yang nak main game tu. Ya, saya suka ayat tu. Betul tu cikgu. Okey, saya difahamkan juga cikgu ada satu video yang cikgu sediakan untuk saya dan juga murid-murid di rumah. Betul Ya. Okey, ayo kita saksikan terlebih dahulu.
itu dia game tembak-tembak. Tadi saya main game bola kereta. Itu game tembak-tembak. Kan cikgu, apa nama game tu cikgu? Game ni saya beri nama Alien Invasion sebab kita boleh nampak ada alien tengah turun. Lepas tu ada spaceship, 2 biji spaceship, 2 buah spaceship datang dan tembak alien tersebut. So itulah game yang kita akan buat pada hari ini. Game Alien Invasion menggunakan 4 sprite. Kalau dalam Scratch kita panggil 4 sprite untuk membina game tersebut. Wow, kita nak bina game ni. Ya. Okey, game tu kita nak bina. Ya, game yang itu yang kita akan bina. Okey, kita akan bina menggunakan komputer, laptop. Menggunakan komputer laptop kita dan juga pengatur sukaran Scratch, dan jika murid-murid ada Scratch di rumah, boleh saja buka dan follow. Baik. Dan game itu juga kita bina dia dengan menggunakan semua step-step langkah-langkah ni kan cikgu? Kita akan gunakan semua step-step yang ini. Okey. Kepada anda di rumah yang nak tahu bagaimana cara yang terbaik untuk bina game sendiri, tadi cikgu kata menggunakan Scratch. Kalau nak tahu apa tu Scratch, macam mana nak buat ni kan? Jadi jangan ke mana-mana. Kita berhenti berehat seketika cikgu. Okey, kita kembali selepas ini. Macam yang cikgu dah kata tadi, hari ini kita nak belajar untuk buat game. Betul. Kan, nak buat game. Tadi pun cikgu dah terangkan langkah-langkahnya bagaimana. Dan sekarang ni kita nak buat game yang diberi nama apa cikgu? Alien Invasion. Alien Invasion. Kalau nak tahu bagaimana, ni sekarang cikgu nak tunjukkan langkah-langkahnya. Silakan cikgu, apa yang kena ada? Okey, sebelum kita buat apa-apa program ataupun kita buat apa-apa game lah kan, kita kena buat pseudocode. Pseudocode ni ialah apa yang kita nak game tu buat. Okey. Alright, dalam kes ni kita akan ada 4 karakter. Okey, iaitu spaceship, spaceship 2, alien dan juga bullet. So, mari kita tengok pseudocode untuk setiap satu ni. Baik. Okey. Kita ada pseudocode untuk spaceship. Spaceship mesti berkomunikasi dengan spaceship 2 menggunakan broadcast dan say. Okey. Kemudian dia akan terbang menghala ke atas stage. Seterusnya, dia akan tukar kostum semasa penerbangan sebab kita nak bagi nampak macam dia terbang. Alright. Yang keempat, mengeluarkan bunyi. Ya, kalau roket tu naik kosong je, tak ada bunyi apa-apa, tak sonok juga kan. Jadi, dia akan keluarkan bunyi semasa terbang dan bila dia sampai dekat atas, dia hilang. Jadi kita dah tahu tugas spaceship 1 ialah ini. Dan sekiranya kita ada idea nak bagi pada orang, inilah cara kita tulis pseudocode kepada programmer. Spaceship 2 pula akan memberi tindak balas kepada mesej daripada spaceship 1. Kemudian dia akan bergerak ke kiri dan ke kanan menggunakan kekunci. Ini kita kata kita punya karakter lah untuk kita main. Okey. Dan menembak peluru menggunakan kekunci spacebar. Dan akhir sekali, dia akan meletup jika disentuh oleh alien. Alright. Meletup jika disentuh oleh alien. Terus meletup. Meletup tu pula macam mana kita nak buat efek dia? Ke nanti cikgu akan tunjuk? Nanti saya akan tunjukkan macam mana kita buat dia bagi dia meletup tu. Baik. Dan kita juga ada alien. Alien tu dia akan muncul dengan masa dan juga lokasi yang rawat. Jadi kita tak tahu dia akan muncul kat mana. Kalau alien tu duduk turun di situ saja, apa gunanya kan? Dia asyik turun situ je. Tunggu situ tembak je lah kan. Betul. So kita nak dia buat secara rawak. Lepas tu dia nak turun dengan kelajuan berbeza. Sekejap laju, sekejap perlahan. Yang itu yang kita nak dia lakukan. Lagi satu, dia akan meletup jika ditembak dengan peluru dan mengeluarkan bunyi boom. Dan akhir sekali, bila alien tu turun sampai ke bawah skrin, dia akan hilang daripada stage lah. Dan dia akan naik balik ke atas. Ya. Okey. Dan akhir sekali ialah bullet. Bullet tu yang keluar daripada spaceship. So dia akan, apabila kita tekan spacebar, peluru keluar. Dan dia akan keluarkan bunyi pula setiap kali kita tekan spacebar. Dan dia akan hilang sekiranya sentuh bahagian atas stage ataupun dia kena alien. Dan dia terus hilang. So, itu apa yang dipanggil sebagai pseudocode. Jadi, semasa kita berbincang dengan, selalunya kalau kita nak bina game ni, kita tak boleh bina seorang-seorang. Kita kena bina ramai-ramai. So, apabila kita bina ramai-ramai, kita
kita nak terangkan kepada orang ni, kita kena guna pseudocode. Kalau tidak, orang biasa dia tak faham. Kan kalau kita nak investment ke apa kan, Ya. kita perlukan pseudocode. Pseudocode, okey. Baik. Seterusnya, kita akan mulakan buat game. Baik. Baiklah. Okey. Untuk buat game, kita kena buka paparan Scratch ni. Okey, kita akan buka paparan Scratch dan jika dilihat di sini, telah pun siap. Sekejap. Okey. Kalau kita lihat di sini ada 4 sprite di sini, iaitu spaceship tu, spaceship, rocket ship, ladybug. Ladybug ni alien lah sebab semua ni kita dapat daripada dan terbina dalam Scratch, dalam sprite Scratch ni. So murid boleh ambil ataupun dia orang boleh upload sendiri dia punya karakter. Oh, maksudnya karakter ni memang dah sedia ada lah cikgu. Ada yang dah sedia ada, tetapi kita juga boleh masukkan yang baru. Okey. Okey, kalau kita masukkan yang baru, barulah nampak cantik sikit kan. Bergantung pada kita lah, kita nak letak gambar apa ke. Yes, betul. Kalau spaceship kita tu cantik sikit ke kan, kita boleh tambah. Baik. Kita gunakan Scratch cikgu Kita gunakan Scratch. Kalau mereka yang di rumah tertanya bagaimana nak dapatkan aplikasi Scratch ni, macam mana cikgu? Okey, aplikasi Scratch ni boleh dimuat turun di laman web scratch.mit.edu.my. Baik, okey. Baiklah. Apa yang kita nak buat ialah apabila kita klik pada flag ni, klik pada flag tu untuk kita start game lah. Kita nak Spaceship One ni hantar mesej kepada spaceship tu. Okey. Okey, untuk hantar mesej, kita akan gunakan dalam loops dipanggil say. Say. Okey, kalau kita lihat di sini ada say dekat situ. Dan di bahagian dalam ni ialah variable yang mana kita boleh ubah. Apa-apa mesej yang kita nak hantar, kita type je dekat situ. Kita type dekat sini dan kita yang macam saya cerita ni, kita buat macam jigsaw puzzle, kita just sambungkan. Okey. Kita just sambungkan. Jadi kita boleh test tengok apa jadi atau tidak. Okey. Nampak? Dia keluar mesej tadi kan? Dia keluar mesej tadi, betul kan? Dia keluar mesej. Itu maksudnya dia keluar, jadilah. Tapi kita akan minta dia tunggu satu saat seperti yang kita belajar sebelum ini. Dan saya akan masukkan satu lagi mesej, iaitu saya kata kat spaceship tu musnahkan semua alien. Okey. Kita test balik sekali lagi. Dia akan keluar mesej yang pertama dan dia akan keluarkan mesej yang kedua. Baiklah. Bila kita dah keluarkan mesej tersebut, kita kena bagi tahu kepada spaceship satu lagi tu, saya dah hantar mesej. Your turn. Okey, awak punya turn pula kan. Apa yang kita gunakan ialah broadcast. Broadcast boleh dijumpai dalam broadcast broadcast. Wow. Sama macam kita broadcast, kita siarkan kan. Dalam game pun ada broadcast dia juga. Broadcast ni macam kita hantar signal. So, saya pilih sini ialah message one. Saya kata okey. Bila saya klik hijau, dia akan broadcast message one kepada rocket ship. Dia akan broadcast message one kepada rocket ship. Okey. Baiklah. So, bila sampai dekat situ, kita akan tengok pada rocket ship yang satu lagi ni. So, ingat tadi dia ada tulis message one. Ya. Kan kalau kita tengok dekat sini dia kata broadcast message one. So kita bagi rocket ship dua. When I receive message one, bila saya terima message tersebut, apa yang saya kena buat? Dia kena ikutlah. Dia kena ikut. Dekat sini saya akan cakap. Dia akan respond, baik Captain. Oh, okey. Alright. So, kita play tengok apa yang jadi. Okey. Okey, so Captain cakap, musnahkan semua makhluk asing. Baik, Captain. Wow, okey. Menarik. Bila kita dah kata baik, Captain, so kalau kita ingat balik pseudocode yang pertama tadi, kita nak supaya spaceship ni keluar dan terus hilang daripada skrin. Sebab yang kita akan main adalah spaceship yang purple ni, yang ungu ni. Jadi kita akan balik ke rocket ship ni dan kita akan buat supaya kita akan ini kita dah belajar sebelum ini, iaitu setiap kali dia terbang ke atas, dia akan tukar kostum. Okey, kalau kita tengok dekat kostum ni, inilah yang dia akan berubah satu demi satu. Macam kita buat animasi yang kita belajar sebelum ni, macam kita buat animasi. Jadi kita akan minta dia tukar kostum. So kita tarik, kita letak di bawahnya. Okey. Dan pada masa yang sama, okey, kita akan tukar kostum A, kostum B, kostum C. Dia akan repeat balik, repeat dan seterusnya.
Kemudian kita juga letak sound. Seperti sebelum ini, kita akan ambil daripada sound. Kita akan pilih sound space ripple. Okey. Okey, kalau kita tengok dengan sound, kita boleh test. Mana space ripple? Okey, yang itu kita play. Okey. Alright, dia akan ada bunyi. Dia akan ada bunyi space ripple, okey? Kemudian, kita akan cuba play. Tengok apa jadi. Okey. Ini Okey. kita setiap kali kita buat program, Okey. kita kena buat uji lari. Kita kena test supaya jadi atau tidak. Every single step yang kita buat, kita kena test. Kalau tidak, dah buat sampai habis, tahu-tahu bahagian atas rosak. Ya, nak buat sayang, balik, betul. Jadi maksudnya setiap pertukaran kecil ataupun besar, terus save dulu cikgu. terus save dan test. Test dulu, jadi ke tak? Jadi atau tidak. Kalau tidak, saya pernah jadi menangis malam. Ya, Esok nak menangis hantar, malam. Esok nak hantar kerja, habis. Okey. Baiklah. Kemudian kita akan pergi kepada rocket ship ni. Seperti kita tahu, rocket ship ni kita nak dia bergerak daripada kiri ke kanan. Kiri, kanan, kiri, kanan kan. Menggunakan kekunci, arrow key. Kan, siapa yang ada papan keyboard ada keyboard, papan kekunci itu boleh tengok ada arrow key di atasnya. Yang itulah kita akan gunakan untuk kontrol spaceship ini ke kiri dan ke kanan. Okey. Untuk tujuan tersebut, kita akan tengok pada apa yang dipanggil sebagai events di sini. Event adalah apa yang berlaku, peristiwa. So, kita tengok di sini ialah when something key press. Apabila sesuatu kunci itu ditekan. Jadi, saya akan pilih satu, kita akan Okey. Untuk komen yang diberikan ni cikgu, memang ada cara nak menulis ke kita tulis je cikgu? Komen yang diberi tu macam cikgu tulis kan when key is pressed kan? Ada cara dia ke ataupun terpulanglah nak tulis macam mana komen tu? Dia komen ni memang kita dah disediakan. Jadi kita tak perlu fikir komen apa semua kan. Okey. Okey. Dia banyak program sekarang, program-program pengatur syaraan sekarang banyak yang menggunakan konsep seperti ini, click and drag saja. Dia click drag untuk menghasilkan program. Okey. So untuk tujuan ini, apa yang kita akan buat ialah saya akan pilih space key. Tapi kita tukar kunci ini kepada right arrow. Okey. Alright. Kemudian ini semua kita turunkan ke bawah sikit, mengganggu sikit semua ni. Okey. Kita ambil yang penting dulu, kita susun yang penting dulu. Okey. Baiklah. Kita ada dekat sini when right arrow is pressed. Right arrow kanan kan kalau kita nak ke kanan. So apabila kita buat itu, kita kena ingat Scratch menggunakan koordinat. So dia ada X dan Y. Kemudian untuk gerak ke kiri ke kanan kita akan pakai positif dan negatif X dan positif X dan negatif Y. X. X juga. X. Okey. Sebab kita nak kiri kanan. Okey. Kalau Y atas bawah pula. Okey. Okey. Kita akan pilih apabila tekan, kita akan tukarkan X. Okey, tukarkan X kepada positif lah. Sebab ke kanan positif, ke kiri negatif. So, kita test tengok. Kita sama juga, kita boleh terus test je dekat sini. Kita boleh stop. Okey. Lepas tu kita play. Kita play. Okey, kita tengok boleh tak dia bergerak ke kanan? Okey, kita tengok dia boleh gerak ke kanan dah. Okey. Wow, kan dia boleh gerak ke kanan. Boleh gerak ke kanan. Okey, dah boleh gerak ke kanan. Yeah. Jadi, kalau untuk buat ke kiri, kita kena gerakkan dia negatif lah kan. So, apa kita buat? Sama juga. Kita tarik space, letak kat sini. Okay, kita change by negative 10. Kita tengok sekarang apa jadi. Okay, kita stop dan play sama. Itu sebab bila buat program ini, kadang-kadang orang kata, lamalah pasal ini tujuan ni. Kita kena uji dan terus uji. Okey, dah boleh bergerak ke kanan. Wow, okey. Saya lupa tukar. Ini space. Patutlah tak bergerak. Jadi kita tukar kepada left arrow. Sekarang sepatutnya dia dah bergerak ke left, kanan dan ke kiri. Okey. So kita stop program. Itu. So sekarang kita dah boleh gerakkan spaceship tu ke kiri ke kanan. Kita punya captain pun dah tinggalkan kita. Sekarang kita kena tunggu alien datanglah. Jadi, nak buat alien tu pula sekarang cikgu. Jadi untuk buat alien, apa yang kita nak cuba lakukan sekarang ialah kita akan cuba untuk buat alien tu bergerak daripada atas ke bawah. From top to bottom kan. Dan pada masa yang sama dia akan bergerak ke kiri atau ke kanan. Random yang cikgu bergerak. Tetapi untuk tujuan yang first step ni kita akan gerakkan dia ke random location dulu, lokasi yang rawak dahulu. Okey. So kita pergi pada ladybug ni lah yang berangkat pada alien. Kalau tengok ni macam confused je kan?
Banyak dalam tu cikgu punya. Okey. So kita akan tengok satu demi satu. Okey, baik. Okey cikgu, sementara cikgu nak buat alien tu cikgu, kita berhenti berehat seketika cikgu. Boleh. Okey, anda di rumah kalau nak tahu bagaimana pula proses kita nak buat alien, nak gerakkan ke kiri, ke kanan ke atas ke bawah ke. Jadi jangan ke mana, kita kembali selepas ini. Tadi sebelum kita berhenti berehat, cikgu dah tunjukkan cara untuk buat spaceship tu ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah. Lepas ni nak buat alien. Okey, kalau kita teruskan kat sini, apa yang kita nak buat ialah pertama kita nak bila kita start alien tu akan pergi ke rata-rata tempat. Ya. Yeah. So kita akan gunakan go to X dan Y seperti Baik. sebelum ini kita dah belajar. Dan kita akan guna pick random, iaitu dalam operators kita ada pick random. Jadi dia akan pilih secara rawak. Dan kita akan ambil pick random ni dan letak dalam bulatan tersebut. Okey. So kita boleh letak dalam bulatan tersebut dan kita akan letak dia punya constraint dia negatif 180x kepada 180x. Dan dia boleh bergerak di mana-mana arah sajalah. Dia akan appear di bahagian situ. Baik. Dan kita akan gunakan show juga. So bila kita run yang ini, nampak tak? Oh, itu dia. Kita test nampak? Dia akan bergerak, dia berada di rata-rata. Ya, betul. Kan? Dan jumlah tu pun boleh diubah lah kan cikgu? Ya, boleh. Size tadi tu? Ya, boleh. Jarak tu? Oh, Jarak boleh. tu boleh diubah. Okey. Tapi untuk hari ini kita akan gunakan 180. Baik. Okey, seterusnya kita akan buat supaya dia turun ke bawah pula. Okey, dia akan turun ke bawah. Nah, bila dia nak turun ke bawah, tadi X kiri kanan. So turun bawah ialah Y. So untuk turun ke bawah kita akan gunakan negatif Y. Kita akan gunakan nilai negatif. Jadi perkara yang sama juga kita akan change Y, iaitu tukar Y by negatif 2.5. Tetapi kita nak bila dia turun tu pun dia punya laju dia pun berubah-ubah. Jadi apa yang kita akan buat ialah kita gunakan random juga. Kita akan gunakan random, kita masukkan tengah tu. Okey. Jadi dia akan pilih nombor random. So bila kita run, kenapa dia tak turun kan? Situ kalau benda ini berlaku, ianya dipanggil ralat ataupun bahasa komputernya bugs. Oh, bugs. Bugs Okey. ralat. Apa yang berlaku ialah dia hanya run benda ni sekali je. Kita nak dia run banyak kali. So untuk dia run banyak kali, kita akan gunakan forever. Selama-lamanya. Oh, okey. So bila kita run sekarang, wah, ya, betul. Nampak tak? Ya. okey. Oh, meletup dah kapal kita, cikgu. Itulah, dah meletup dah pula dah. Okey, so Okey. kita run sekarang. Nampak tak? Dan dia akan pergi ke tempat lain dan dia turun. Okey. Betul. Alright. Tetapi satu lagi yang kita boleh tambah ialah kita boleh tambah dia akan tunggu masa lain pula. Dia akan tunggu masa yang berbeza. That mean ada masa dia turun pada lepas 1 saat. Ada masa dia turun selepas 3 saat. Yang itu yang kita akan tambah. Sama juga kita akan gunakan random juga. Tetapi kita akan gunakan wait. Kita akan pilih lagi sekali random. Okey. Wait 1 to 3 seconds. That means dia akan pilih sama ada dia akan keluar selepas 1 saat, selepas 2 saat ataupun selepas 3 saat. Okey. Ha. Wow, yang Jadi- menarik ni, okey. Yang menarik ni cikgu, setiap semua ni kan dah ready dah. Dah ready. Tinggal masuk-masuk kan je? Macam main jigsaw puzzle. Ya, betul. Okey cikgu. Okey. Jadi cikgu tadi? Alright, seterusnya kita dah. Okey. So kalau kita tekan sekarang, nampak dah dia tak terus appear. Baru dia appear. Ya. Okey, kalau kita tekan lagi, dia akan tunggu dulu. Dia akan tunggu, baru dia hilang. Jadi dia ada masa-masa tertentu Betul. yang kita akan buat. Kita set dia lah kan cikgu? Kita setkan dia untuk dia turun pada bila-bila masa yang dia perlukan. Okey. Alright, itu satu. Kemudian apabila kita gerakkan dia, kita nak supaya apabila dia bergerak, dia langgar spaceship, dia meletup ataupun dia langgar pada bahagian hujung ni, dia hilang daripada skrin.
So apa yang kita akan buat ialah kita akan guna apa yang dipanggil sebagai if. If maksudnya jika. Jika bertemu bahagian bawah skrin, dia akan hilang. Okey. Okey. So itu yang kita akan gunakan. Kita akan guna di sini forever ni. Tetapi yang ini kita letak di bahagian sini. Jika dia sentuh, bukan rocket ship, dia sentuh edge. Jika dia sentuh pada edge, dia akan hilang. Oh. Okey, dia akan hilang. So kita tak perlu yang ni lah. Ya. Okey, macam tu. Okey. Tengok jika dia sentuh, dia hilang. Dia meletup. Dia meletup. Itu maksudnya ada kesilapan pada sini sebab dia kata dekat sini switch costume tu explosion X. So kita tak boleh gunakan yang ini. Okey, apa yang kita gunakan ialah sorry. Mana pula? Oh, sekejap mouse saya jadi isu pula. Okey, alright. Okey. Apa yang kita perlu buat ialah if saya punya macam tadi, if kemudian kita akan pilih pada sensor. Kita akan pilih touching ni juga. Dan kita akan tukarkan kepada edge. Jadi apabila dia touch edge, dia akan hilang. So hilang kita akan gunakan ni, kita akan pilih pada hide. Okey. So sekarang bila kita run, okey, kita tengok macam mana. okey sekejap Okey. Awak okey, tengok dia turun. Okey. Alien kita turun. Oh, dia tak turun. Wow. Wah, bugs lagi. Okey, sebenarnya kita kena guna yang ini sorry kejap Yang itu lain cikgu. Ya, dia yang ini ialah jika berjumpa edge dia akan bertukar. Jika tidak, dia akan tukarkan Y tu. Dia akan change Y kepada sini change Y by 0.25. Okey. So sepatutnya kita tengok dia bila kita buat coding ni macam inilah. Bila kita buat programming kan. Ya, betul. Macam-macam kita kena fikir. Kena fikir daripada cara susunannya kan. Jadi kadang-kadang orang kata senang buat game. Memang senang buat game tapi masa yang kita perlukan tu agak banyak. Panjang kan. Okay. Tetapi bila hasilnya berjadi, dia punya seronok tu, tak tahu nak cakap. Bila kita dapat selesaikan satu-satu bugs tu, dia punya seronok tu tak tahu nak cakap. Betul. Okey, kita nampak alien kita dah tapi dia tak nak turun lah cikgu. Ya. Kenapa tak nak turun tu? Mungkin ada kesalahan sikit kat situ mana-mana. Masih kita tengok. Dia sebenarnya saya yang buat silap. Dia biasalah benda-benda macam ini. Kita akan ada isu-isu dia yang berlaku. Okay. Betul. Okey, sorry Okey, tak apa. Kita save macam biasa. Save macam biasa. Lepas tu kita try untuk play dia. Okey. Keluar cikgu. Langsung menyorok. Kejap. Ada. Okey. Okey. Kita tengok dia turun tak kali ni. Ada sedikit kesalahan lagi tu. Kat mana tu bugs dia? Kejap, saya tunjuk kejap. Saya akan tunjukkan satu. Boleh cikgu. Alright. Okey, kalau kita tengok pada ladybug. Okey. Tengok sekarang. Okey. Okey. Okey cikgu, cuba kita play dia. Dapat tak? Kita tengok. Alright. Makhluk asing, kemudian makhluk asing pun turun. Turun. Dia sampai ke bawah. Hilang. Dan hilang. Ya, betul. Itu jadinya. Gitu. Okey. Okey, kalau kita lihat di situ, itu sebab kita buat banyak ralat yang berlaku yang kita kena solve satu demi satu. Betul tu. Ini adalah kod yang kita akan gunakan sebenarnya. So kalau kita lihat daripada sini, sama je seperti tadi, dia akan go to, kemudian dia akan turun. Baik, betul tu cikgu. Okey, macam semua adik-adik kat rumah nampak tadi tu alien tu bila dia langgar bawah je dia hilang kan cikgu? Yeah. Dan itulah step-step yang dilakukan. Okey, kita berhenti berehat lagi sekali cikgu. Anda di rumah jangan ke mana-mana, kita kembali selepas ini.
dah tengah nak main game ni. Okey, dia kata musnahkan semua makhluk asing. Baik, Kapten. Mari kita musnahkan semua makhluk asing. Saya cuba. Mana makhluk asing? Mari. Saya tembak dia. Tembak lari. Macam tu. Wah, ini yang cikgu masukkan bila makhluk asing tu turun. Kita punya spaceship kita boleh ke kanan dan juga ke kiri. Wow. Baik. Betul kan cikgu yang saya main ni? Betul kan? Betul. Dan inilah game kita bila kita dah siap tadi. Dan kita boleh stop lah. Okey. Cuba. Saya dah meletup dah cikgu. Tak sempat nak tembak. Dah meletup dah saya. Okey. Okey, game ni sebenarnya boleh dibina oleh murid-murid di rumah menggunakan program Scratch. Jadi, seperti yang kita dah belajar tadi, kita akan menggunakan broadcast and say, iaitu untuk menghantar mesej kepada sprite-sprite lain di dalam program tersebut. Kita juga belajar macam mana nak move sprite, sama ada kiri, kanan, atas ke bawah menggunakan kekunci. Kita juga cuba membuatkan supaya sprite itu bergerak daripada merata-rata tempat secara rawak. Dan kita juga membuatkan supaya sprite itu bergerak sehingga dia bertemu sesuatu. Sebagai contoh tadi kita kata bertemu edge dan juga bertemu dengan spaceship. Dia akan meletup dan sebagainya. Dan akhir sekali apa yang kita belajar ialah untuk wait for random time. Masa yang rawak. Sebab kita tak nak kalau game tu very, orang kata apa, asyik keluar pada masa yang sama. Kita dah boleh agak dia kan. Bila dia rawak, bila dia random ni, membuatkan game tu lebih menarik, lebih menyukarkan. Okey. Ini tentang game ni cikgu. Sekarang ni saya tadi dengar-dengar cikgu nak bagi satu tugasan khas dekat anak-anak murid cikgu. Betul ke cikgu? Betul. Okey. Kita akan buat supaya sekarang ni game tu dipanggil top scrolling game. Okay? Top scrolling game. Kita panggil top scrolling game. Yang mana game tu tembak ke atas. So, kita ada satu lagi jenis game. Dia panggil side scrolling. Side scrolling maksudnya kapal tu bergerak atas ke bawah dan enemy kita bergerak daripada kanan ke kiri. Maksudnya terbalik daripada apa yang kita buat tadi. Jadi, untuk tugasannya ialah murid-murid perlu bina satu game side scrolling shooting game. Boleh juga gunakan sprite-sprite yang ada dalam Scratch seperti yang kita gunakan tadi. Rocket ship, ladybug sebagai alien dan juga ball sebagai bulat. Ya, itu dia. Dan caranya, prosesnya sama juga macam mana cikgu dah terangkan tadi. Cikgu dah tunjuk. Langkahnya tetap sama kan cikgu? Langkahnya tetap sama. Cuma ada perbezaan sikit lah. Mungkin tadi kita gunakan X positif, X negatif. Ini kita nak ke atas ke bawah? Y positif dan Y negatif. Okey. Cikgu, saya juga tanya cikgu, yang game yang saya main tadi ni kan cikgu, yang kita buat sama-sama tadi tu, di sekolah pun mereka diajar gunakan game ni kan cikgu? Mereka diajar menggunakan teknik yang sama. Bukan exact game yang sama seperti itu, tetapi menggunakan konsep yang sama untuk membina game. Okey, banyak game yang kita belajar. Guru-guru kebanyakannya di sekolah akan menggunakan kreativiti mereka sendiri untuk mengajarkan game-game yang anak-anak murid mereka suka. Sebab sekarang ada yang suka macam-macam game kan. So cikgu ni akan customizekan game tersebut untuk minat-minat. Macam murid-murid perempuan mungkin karakter tu tukar daripada rocket ship kepada unicorn ke kan, dan bagi dia lebih menarik. Ya. Dan untuk murid-murid yang macam kita tahu yang ambil ataupun yang buat game ni, yang belajar subjek ni ialah murid-murid tahap 2. Adik-adik kita di sekolah rendah kan cikgu. Jadi bagaimana mereka belajar subjek ni? Ada tak cikgu terima ada yang kata susah ke ataupun semua kata seronoklah cikgu, excited. Macam mana? Pada mulanya mereka kata susah. Mereka kata, peninglah nak fikirkan mana blocks yang nak pakai, blok mana yang nak pakai. Jadi, tapi bila mereka start guna dan mereka start pakai dan mereka berjaya selesaikan sesuatu masalah tu dan menghasilkan game pertama mereka, lepas tu cikgu tak akan dapat menang tangan untuk jawab pertanyaan mereka. Sebab mereka punya minat tu menjadi lebih over sangat. Tetapi ini bagus sebab ianya merupakan satu batu asas untuk murid-murid pergi ke yang lebih jauh. Mereka boleh buat apps Android menggunakan Scratch ni sebagai dia punya landasnya, berlandaskan ini. Mereka boleh pergi ke Python dan sebagai bahasa-bahasa pengatur acara dan lain-lain. Jadi ini adalah sangat berguna untuk asasnya. Ya, wow, hebat tu. Maksudnya apa yang kita belajar pada petang ini bukan sekadar suka-suka main game untuk for fun sahaja, tidak ya. Bukan. Tapi daripada game Scratch ni, menggunakan apps ni, kita boleh buat apps sendiri pula lepas ni. Apps dalam Android pula lepas ni. Apps dalam Android dan menjanakan
pendapatan kan? Untuk keluarga kita juga. Ya, betul. Dan juga kepada mereka dekat rumah kan, macam kan cikgu kata, mereka pun boleh buat app sendiri untuk jana pendapatan. Ada ke cikgu? Murid-murid cikgu yang berpengalaman macam tu ke? Murid-murid saya yang 2 tahun lepas adalah. Tapi sekarang semua dah pindah ke sekolah menengah. Jadi dah bukan murid saya lagi dah. Dah menjadi murid cikgu-cikgu lain. Tetapi saya rasa mereka masih lagi meneruskan perjalanan mereka dalam pengaturcaraan kerana di sekolah menengah juga ada banyak lagi yang mereka akan belajar tentang pengaturcaraan. Walaupun dah bukan, cikgu kata bukan anak murid cikgu dah pindah sekolah, tapi ilmunya tetap dari cikgu. Itu yang penting. Cikgu, dan untuk apps ni juga kan, nak buat ni, tadi saya tengok cikgu buat macam itulah. Ada bugs, kena ulang balik, repeat balik kan. Selalunya mengambil masa berapa lama? Kalau kat sekolah mereka belajar subjek ni untuk siapkan game ni, macam mana? Daripada bulan berapa ke bulan berapa ke macam mana? Selalunya macam kita belajar satu-satu konsep ni akan mengambil masa dalam 2 minggu. Maksudnya 2 kali belajar. Sebab kita akan ajar konsep dan belajar sebahagian daripada ini. Macam hari ini kita mengajar satu yang penuh. Dia sebenarnya kita akan perlukan 2 kali untuk belajar sesuatu yang lebih kompleks lah. Macam ini agak simple game dia. Tapi kalau yang apa yang kita belajar dalam buku TMK lebih lama sikit. Tetapi memang kita buat apa-apa program pun memang bugs tu akan ada. Jangan risau. So, jangan risau, jangan patah hati. Cikgu-cikgu sentiasa ada untuk membantu, membimbing. Betul. Jangan cepat give up lah kan. Jangan give up. Buat program ini jangan give up. Sebab bila kita selesaikan satu tu, dia punya keseronokan tu, tak dapat nak dapat digambarkan. Okey, bagaimana mula cikgu untuk murid-murid di sekolah kan yang ambil subjek ni, adakah mereka diuji daripada ujian macam mana? Ujian bertulis ke, ujian amali ke, kena hantar dekat cikgu ke? Game ni macam mana kalau kat sekolah? Kalau dekat sekolah kita ada ujian kertas dan juga kita ada portfolio yang mana mereka akan buat game-game ni dan tunjukkan kepada guru-guru dia untuk diberikan markah secara dipanggil pentaksiran berdasarkan sekolah. Wah, okey. Dan so far semuanya cemerlang cikgu. So far semuanya boleh buat lah. Wah, hebatlah murid-murid kita sekarang kan. Maksudnya subjek ni cikgu dah didedahkan kepada mereka sejak mereka di awal usia lagi kan. Waktu mereka di darjah 4, 5, 6 kot buat game kan. Darjah 4, 5, 6 buat game. Yang saya tunjuk ini ialah buat game. Tetapi pada masa yang sama, Scratch juga kita boleh buat apps gunakan Scratch ni. Okay, ada anak murid saya yang dah buat kalkulator. Ada yang dah buat alat melukis. Dia boleh gunakan mouse untuk melukis guna appsnya ini. Jadi banyak benda yang boleh dibuat menggunakan aplikasi Scratch yang ini. Wah, sangat hebat. Jadi apa yang kita belajar hari ini semoga dapat menjadi satu manfaat juga kepada mereka di luar sana. Gunakan segala ilmu dan juga info yang cikgu kongsikan dan semoga subjek ini dapat menjadikan anda murid yang lebih kreatif dan juga berinovasi kan. Kerana betul. Apa yang kita belajar ni bukan hanya boleh di sekolah saja tapi juga boleh digunakan pada masa-masa akan datang. Kan cikgu? Betul. Baik, terima kasih cikgu atas segala maklumat yang cikgu kongsikan kepada saya dan juga mereka berada di rumah. Ilmu yang sangat berharga buat game kan menggunakan pengaturcaraan Scratch ni dan juga kepada anda di rumah. Terima kasih kerana sudi dan setia menonton sehingga ke penghujung rancangan. Kita jumpa lagi esok kalau nak tahu esok belajar apa pula. Jadi kita jumpa esok. Bye. Assalamualaikum. Bye. Didik TV KPM